Talk to me, Jesse. This ain't working, brother. It's your fuel, man. It's got a nasty hole. What? That's why you're unloading in third. I told you it was third. I lengthen the injected pulse. Another millisecond, just tune the NOS timer to 190. Okey, topik kali ini saya akan cerita berkenaan dengan mapping. Mapping ataupun dalam bahasa Melayunya peta merupakan perjalanan enjin. Contoh dalam sebuah isu, terdapat satu peta yang telah disusun mengenai perjalanan enjin. Sebagai contoh, bila kita start enjin, waktu itu dalam isu ada peta apakah fuel yang diperlukan sewaktu enjin sejuk. Apakah ignition timing, bagaimana pula dengan dia punya idle control valve dan segala fungsi berkenaan dengan enjin terdapat peta perjalanannya di dalam sebuah isu. So hari ini saya nak cerita apakah fungsi bagi setiap peta-peta yang ada. Jadi mari kita lihat dalam sebuah software yang mana bila kita buat kaedah remap ataupun refresh, kita boleh melihat apakah mapping yang ada dan saya akan ceritakan dia punya perjalanan dan juga fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, di dalam skrin saya ini adalah software daripada isu flash yang mana ianya memaparkan peta perjalanan enjin bagi enjin Evo 9. Jadi bila kita ada software, kita boleh access isu, jadi kita boleh lihat apakah dia punya perjalanan. Sebagai contoh, kita tengok di sini di bawah kategori fuel ada high octane fuel map. So dekat sini dia punya perjalanan fuel. Contoh di atas ni adalah dia punya load dan di bawah ni adalah RPM. Jadi bila kita start lebih kurang dalam 1000 RPM, dia akan berada di sekitar sini. Yang mana target fuel yang diberikan ni adalah 14.7. Okey, begitu juga dengan ignition timing. Ignition timing bila kita lihat dia terdapat banyak high octane ignition timing. So di sini adalah perjalanan untuk ignition. Dalam sistem ignition terdapat coil, spark plug, berapakah degree untuk spark plug dia fire. Contoh waktu RPM dalam 1000, dalam load negatif dalam 30, jadi dia akan beri 5 degree. Di sini juga ada dia punya perjalanan. Contoh waktu kita start pagi, apakah dia punya timing. Contoh target idle, waktu suhu dalam 34 darjah Celsius, dia akan target idle dalam 1200. Bila panas sampai working temperature, dia akan pergi ke 797 RPM. Jadi, untuk perjalanan sesebuah enjin, semuanya telah dipetakan dalam isu. Jadi, fungsi-fungsi untuk semua tu kita boleh lihat dalam ni. Terlalu banyak. Contoh kita nakkan dia punya ref cut. Kita nak naikkan ref cut. Contoh kalau kata pemeta asal yang telah dibuat dalam isu, dia telah setkan dia punya ref limit. So, ref limit kat sini adalah 7600 RPM. Jadi bila kita nak ubah, kita boleh ubah. Kita buat contoh 8000 RPM. Speed limit, kita boleh ubah. Kemudian banyak lagi lah benda yang kita boleh buat. Ini adalah yang terdapat dalam isu asal. Begitu juga kita tengok pada mapping waktu fuel. Fuel lah contohnya untuk sejuk. Dia ada dia punya fuel time sejuk. Berapakah dia punya target waktu enjin panas. Size CC injector, open loop, closed loop system, bagaimana kita nakkan isu control atau open loop, atau closed loop, kita punya boost, kita nak naikkan boost, semua tu boleh buat dalam isu. Tetapi masalahnya tak semua isu support untuk buat kaedah refresh ataupun remap. Jadi bila mana isu tu tak support refresh ataupun remap, ataupun kaedah lainnya yang lebih lama, kereta tahun 1996 ke bawah, kita panggil kaedah rechip. Jadi itu pun tak banyak isu yang support. Jadi kebanyakan kes kita boleh gunakan stand alone issue. Yang mana stand alone issue lagi mudah, lagi senang untuk kita access berbanding dengan software yang kita perlu beli ada device je untuk kita buat refresh ataupun remap. Contohnya kalau kita guna isu bank issue, dia adalah sebuah stand alone yang mananya ianya adalah fully programmable. Jadi segala fungsi berkenaan dengan enjin kita boleh set semuanya dalam ni.
Sebab ianya adalah universal. Untuk enjin EFI, 4 stroke, 2 stroke ataupun rotary, semua kita boleh set dalam ni. Jadi dia sesuai untuk 1 silinder sehingga 12 silinder pun boleh. Bergantung pada kita punya jenis isu. Jadi dekat sini pun dia ada letak apakah ref limit yang kita nak. Contoh kalau kita nakkan ref limit je 9,000, kita just tulis 9,000. Dia yang mudah. Bila kita ada sebuah standalone issue, kita hanya adakan software dia, kita download software. Biasanya mana-mana management open source, kita boleh pergi direct pada dia punya website, kemudian kita download dan kita boleh access terus pada issue. Ianya mudah. Contoh macam boost card bagi enjin turbo, apakah boost yang kita nak enjin tu ada, lepas tu dia punya warning ataupun safety limit yang mana kita nak, kita boleh letak, kita nak on off. Kemudian untuk fuel, jadi kita boleh pilih untuk fuel system kita nakkan jalan bagaimana. Jadi untuk dalam ni pun ada fuel start, waktu kita cranking, waktu kita crank berapakah fuel kita nak berikan. Kemudian waktu enjin sejuk sehingga enjin panas, dia ada dia punya peta je. Kemudian selepas enjin start, contoh macam dalam ni ada after start enrichment, waktu kita mula-mula start. Contoh dalam ni adalah 60 saat, 1 minit pertama. Berapakah fuel yang diberikan? Contoh macam ni, bila kita start, dalam suhu dalam 40 darjah Celsius, dia akan tambah 36% daripada fuel map. Bila enjin dah cukup panas, sampai lebih kurang dah 20 ataupun 40 second selepas enjin dihidupkan, dia akan ikut pada fuel map. Jadi semua ni telah diprogram. Memang kalau kita beli standalone issue, manufacturer yang buat issue tu dah siap. Dia letak dalam ni, just kita touch up saja sesuai dengan kita punya enjin. Ini adalah table untuk fuel prime, maknanya fuel pump prime waktu kita mula-mula on kunci, intake temperature trim, acceleration arrangement. Acceleration arrangement ni adalah table untuk kita tekan mengejut. Contoh kita tekan throttle secara mengejut, jadi dia ada satu table lagi. Kalau kata dalam sistem carburetor, orang panggil itu acceleration pump. So dalam sistem injection, dia namanya acceleration arrangement. So dekat sini pun ada lagi satu namanya dalam bawah fuel system, iaitu barotrim. Barotrim ni adalah isu nak tahu kita ada daripada paras laut ataupun atas bukit. Jadi bulan fuel semasa kita paras laut ataupun atas bukit tak sama. Situ pun kita boleh buat correction. So dalam ni pun dia telah beri satu base yang mana kita boleh pakai dulu. Contoh kita nak control lambda ataupun exhaust sensor. Dalam ni pun kita boleh pilih sama ada kita nak guna narrow band ataupun wide band. Jadi bila guna standalone terlalu banyak, dia sangat mudah dan terlalu banyak benda yang kita boleh control. Untuk ignition timing pun kita lihat dekat sini dia ada, sama ada kita nak pilih kita nak guna coil on plug, guna wet spark ataupun distributor. Contoh kalau kereta tu distributor, kita nak convert kepada sistem coil on plug pun boleh. Dengan sistem trigger yang betul, kita boleh terus pilih coil on plug. Sepatutnya kita boleh jalan coil on plug. Jadi ini case kalau engine tu distributor, kita nak convert coil on plug, jalan terbaik adalah standalone. Pun dalam ni ada correction dia, ada fungsi-fungsi yang lain dalam ignition. So kita lihat pula kalau dalam motorsport bagi sesebuah standalone, dia bergantung apakah yang mereka tawarkan. Contoh macam dalam Mac issue biasa kalau kategori yang paling rendah mini pun dia dah buka semua sistem untuk anti-lag, dia tinggal enable, dia dah boleh buat. Launch control kita enable pun dah boleh buat. Jadi untuk Mac issue, walaupun kategori mini basic issue, untuk motorsport function semua dia dah buka, semua dah ada. Kalau kata model lain contoh Link, dia hanya ada shift card ataupun flat shift. Kalau kata model-model lain pun dia tak bagi, tak buka semua, dia tak sama macam Max Mini. So kalau model lebih daripada Max Mini, Street, Sport, Race, Pro, itu lagi banyak lah dia punya function. So dalam ni pun kita boleh buat speed gear, kita boleh calibrate, kita ada speed sensor pada gearbox, kemudian kita sambung dalam issue. Kita buat wiring masuk issue, kita boleh beritahu issue apakah gear yang kita gunakan. So dalam ni ada dia punya calibration. So yang menarik lagi dalam sistem standalone yang modern, contoh macam issue, dia ada setting untuk CAN bus.
Kita boleh communicate dengan kita punya isu. Jika isu kita moden, dia punya jalan communicate menggunakan CAN. Jadi kita boleh communicate antara dua isu tu menggunakan CAN. Ataupun kita nak gunakan meter yang contoh racing panel. Contoh daripada Link, daripada AEM, daripada Motec. So panel tu dia boleh communicate dengan isu melalui CAN. Jadi dalam ni pun kita boleh calibrate. So banyak benda yang ada. Contoh macam dalam ni adalah CAN analyzer. So dalam banyak-banyak standalone yang saya tengok, Mac issue dia telah sediakan CAN analyzer. Jadi bila kita berkecimpung untuk communicate dalam CAN communication ni, kita perlu ada satu device lain, iaitu analyzer, supaya kita boleh tahu apakah address yang masuk, address yang keluar. Jadi bila kita ada Mac issue, kita tak perlu device lain, sebab dalam software tu memang dah siap ada CAN analyzer. So mudah. So ada terlalu banyak benda yang advance. So dalam sistem trigger adalah standard. Mana-mana standalone pun dia ada sistem trigger sendiri. So macam Mac issue pun dia punya sistem trigger sendiri. Jadi Mac issue pun banyak kereta yang dah cover, dan kebanyakan kereta kita boleh gunakan. Ini ada calibration untuk sensor, ini untuk wideband sensor. So ini adalah output yang ada dalam sesebuah isu. Contoh macam ni adalah Mini, dia ada 4 output yang boleh kontrol untuk fuel pump, radiator fan, untuk idle control valve, semua di bawah output. So injector ada 4, ignition ada 4, itu semua di bawah output. So dalam ada diagnosis, kalau kata ada error code keluar dalam isu, dia boleh tengok dalam ni. Dan menarik juga dalam ni adalah dia ada trigger oscilloscope, yang mana bila kita guna management lain yang tak ada function benda ni, kita nak trace masalah kita punya trigger system, kita kena beli alat lain. Kalau dalam Mac issue kita tak payah beli, benda tu dah built in dalam. So itu mudahnya. Contoh lain dalam ni adalah fuel table. So ini adalah fuel table yang digunakan untuk tuning. Ini adalah tempat kita nak adjust fuel menggunakan kaedah VE. So ini kalau kita nak tambah fuel, kita adjust tambah. Tidak kurang, kita adjust kurangkan value. Tekan tambah tolak. So untuk sesebuah enjin, perjalanannya ada dalam ni. Kita perlu set dulu apakah keperluan fuel dia sesuai dengan target fuel yang kita nak. Dan juga kita perlu set juga dia punya ignition timing. Jadi bila kita dah masuk standalone, semua fungsi untuk enjin kita perlu set sendiri. Dalam manufacturer atau pengeluar, contohnya macam ni Mac issue, dia telah bagi satu base yang mana bila kita dah buat satu calibration sesuai dengan enjin boleh start. Tapi untuk keperluan fuel kita kena set sendiri. Jadi dia punya fuel tu kita kena belajar apakah fuel yang sesuai, apakah ignition timing yang sesuai dengan enjin kita, dan itu juga tahap modifikasi yang kita lakukan. Okey, ini adalah sedikit penerangan saya bagaimana sistem mapping ataupun map yang terdapat dalam sesebuah isu, sama ada original ataupun aftermarket isu, iaitu standalone. Jadi banyak lagi benda yang kita boleh belajar. Jika anda berminat untuk belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan tuning standalone terutamanya, anda boleh pergi kepada website www.tuningacademy.com/online tuning. Dalam sana terdapat satu platform pembelajaran melalui online telah saya buatkan supaya anda lagi mudah faham dan lagi cepat tangkap tentang apa yang saya cerita untuk hari ini. Jadi jika ada sebarang persoalan, anda boleh tanya pada ruang komen. Okay, jumpa anda pada video akan datang.